Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ke Ulumul Quran yang baru ni. Akhir sekali, penulis wahyu yang akhir sekali kita tak ada bicara ni adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Halaman 29. Buku mana? Buku biru tu. Muka surat 29. Muawiyah bin Abu Sufyan ni nama penuh beliau ialah Abu Abdurrahman Muawiyah ibn Abi Sufyan al-Umawi al-Quraisy. Beliau dilahirkan pada tahun 20 sebelum hijrah dan merupakan pengasas kepada penubuhan kerajaan Umayyah pada tahun 41 hijrah. Beliau wafat pada tahun 60 hijrah. Muawiyah terkenal sebagai salah seorang sahabat yang pintar dan cekap, petah berpidato, berdebat dan berhujah, serta berkedudukan tinggi dan terhormat dalam kalangan masyarakat Arab. Ni penghujung dah ni. Orang penulis wahyu terakhir dah kita bincang. Nak masuk tajuk lain ni. Sikap dimiliki ialah seperti bijak, merancang dan berwawasan, gigih, sabar serta tenang dalam menghadapi sesuatu masalah. Iaitu pada tahun 8 Hijrah beliau tekun mendalami ilmu Islam sehingga melayakkan dirinya untuk dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu. Kita baca dari sejarah kan buruk benar tak Muawiyah ni tak, bila dia balah dengan apa ni, ada pergaduhan dia persekongkol dengan Sayyidina Ali tu. Tu jadi katanya sikit sebanyak dalam buku kita tu pengaruh Syiah sebenarnya. Dia memburuk-burukkan Muawiyah. Dari segi kita, dari segi akidah kita, bila sebut nama sahabat, walaupun dia tidak dijamin masuk syurga dalam golongan itu, tadi ulama kita sepakat tak boleh kita nak cela bila dia tidak sebulu dengan Sayyidina Ali itu cerita lain. Kita kena serah kepada Allah. Sebab dari salah satu daripada 70 dosa besar yang disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi itu mencela sahabat. Mencela sahabat ni termasuk dalam salah satu 70 dosa besar. Jadi tak usahlah kita terikut dengan kita ngaji sekolah dulu kan. Jadi Muawiyah dengan Ali, walaupun dia balah hak mana betul mana salah, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kata betul kedua. Sebab ni dia ada kaitan je dengan dosa pahala kita kan. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah sentiasa memberi sumbangan kepada Islam. Sebenarnya kalau mengikut Maulana Asri itu, dia banyak dia kata kisah-kisah palsu, hadis-hadis yang tidak sahih, sebagaimana Abu Sufyan. Dia menyebut bahawa Abu Sufyan itu isterinya, dia tolak hadis tu. Kita baca dalam sejarah tu, Hindun bini Abu Sufyan tu kan, dia bila dia Sayyidina Hamzah, pak darah Nabi telah dibunuh oleh Wahsy tak? Dia pergi belah, kata Hindu untuk pergi belah perut mayat Sayyidina Hamzah, makan hati tu. Kalau mengikut Maulana Asri saya dengar bahawa dia kata itu memang hadis yang tidak sahih. Tapi orang duk bawa tu sebabnya dia Syiah, dia kata dia nak memburuk-burukkan Abu Sufyan sebab Abu Sufyan ni ialah ayah kepada Muawiyah. Dia nak pergi situ dia ada. Sebabnya dia jumpa banyak hadis-hadis yang dia kata Abu Sufyan ada di Madinah. Abu Sufyan duduk di Madinah, dia meraihkan Nabi tu sebelum Fathul Makkah, sebelum lagi pada yang siapa di Mekah tu baru kata Abu Sufyan telah masuk Islam. Itu jadi satu benda yang dipertikaikan kalau mengikut Maulana Isri saya dengar kuliah dia baru ni kan. Okey. Dan wala ditaklukinya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab pula, Muawiyah telah diutuskan ke Ardan dan dilantik sebagai ketua di sana. Orang hebat dia ni. Beliau juga pernah dilantik sebagai gubernur di Syam dan atau Damsyik untuk menggantikan saudaranya Yazid. Pada masa pemerintahan Khalifah Uthman, Muawiyah telah diberi kuasa penuh dan memiliki kuasa pemerintahan di seluruh negeri Syam, sehingga beliau begitu berpengaruh dan disanjung oleh seluruh penduduk Syam. Jadi bila Sayyidina Ali naik itu, dia melihat Muawiyah ni terlalu berkuasa sehingga seolah-olah umat Islam nak berkiblat ke dia.
Jadi dari segi negatif orang dia nak puduh Sayyidina Ali, dia kata macam Sayyidina Ali ni cemburu, jealous dah. Sebenarnya Sayyidina Ali ni dia nak dia nak biar jadi kurang, orang panggil terlalu ketaksuban. Orang sudah jadi taksub kepada Muawiyah, sebagaimana Sayyidina Umar buat kepada siapa dia ingat, Khalid Al-Walid ke? Dia tengok kerana orang duk puja sehingga orang kata kalau tak ada Khalid tak benar. Jadi pemikiran tu Sayyidina Umar nak cabut dalam kepala mereka tu, dia buat. Nampak tak? Jadi makna bagi kita nak tafsirkan secara baik apa Ali ni dia pecat Muawiyah ni, kerana dia tengok umat Islam telah seolah-olah jadi idola lah, taksub. Sebab dalam Islam kita ni kena tengok tu sahabat-sahabat tu dia jaga benar, takut jadi taksub. Taksub kepada agama, jangan taksub kat orang. Ya. Hak taksub kat orang jadi punah ni. Okey. Utsman terbunuh, umat Islam telah melantik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang keempat. Ketika Khalifah Ali bercadang hendak melucutkan jawatan Muawiyah sebagai Gubernur Syam, tengok ni, dia lucu ni. Muawiyah bangkit menentang Ali serta ingin menuntut bela di atas kematian Utsman serta mendesak Ali menghukum pemberontak dan pembunuh Utsman. Situ je dia jadi orang panggil titik perbalahannya. Dia minta supaya Sayyidina Utsman siasat segera siapa bunuh Ali. Sayyidina Utsman melengah-lengahkan. Sayyidina Ali pula, Sayyidina Utsman mati. Namun Ali menunggu keadaan reda. Dia ada politik cara dia. Sebab pemberontak ramai masa tu. Kerana pemberontak terlalu ramai dan berkeliaran. Itu Muawiyah telah menuduh Ali bersubhat dalam pembunuhan Utsman dan tidak mahu menyelesaikan masalah. Politik dah. Keadaan sehingga berakhir dengan peperangan saudara antara Ali dan Muawiyah yang kemudiannya umat Islam terpecah kepada dua pemerintah dan dua ketua. Semayang dua email. Muawiyah ketua di Syam, manakala Ali menjadi ketua dan memerintah di di Iraq. Selepas Khalifah Ali mati dibunuh oleh golongan Khawarij, pemerintah Iraq digantikan oleh puteranya Hasan. Bagaimanapun pada tahun 41 Hijrah, Hasan dengan rela hati menyerahkan kuasa pemerintahannya kepada Muawiyah. Dia pun Hasan ni mana dia berjiwa besar, dia kata dia demi umat Islam. Tak salah dua raja lagi ni tak betul ni. Dia pun serah kuasa dia. Tahun kuasa tersebut dikenali sebagai Amul Jamaah, mana tahun bersatu kerana dua kuasa pemerintahan telah dapat disatukan. Muawiyah kekal sebagai pemerintah hingga beliau mencapai usia tua. Beliau telah berjaya menjadikan negara Islam berkembang sehingga menakluki negara di lautan Atlantik pada tahun 43 Hijrah serta berjaya menawan kota Konstantinopel pada akhir tahun 48 Hijrah. Muawiyah pemerintah pertama yang menjadikan kota Damsyik sebagai pusat pemerintahan menggantikan kota Madinah, dan beliau juga pemerintah pertama melantik pengawal peribadi dan pengawal menjaga pintu kota. Selain daripada menghafaz Al-Quran, Muawiyah juga terkenal sebagai periwayat hadis, di mana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat 63 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi makna ada an Muawiyah, tak mesti ada dah. An Muawiyah ni ada sebanyak 63 hadis. Kita pun masuk bab yang kedua, nuzul Al-Quran. Habis dah ni. Saya kena kita tajuk lain, nuzul Al-Quran. Cepat ni dah, tidak sepuh hadis ni. Muka surat apa nuzul Quran tu? Bab baru dah. Bab nuzul Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kalimah nuzul. Antaranya perkataan nazala. Sekadar dari segi bahasa. Dalam Al-Quran ada sebut nazala. Nazala Ruhul Amin. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, iaitu Jibril. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 193. Perkataan unzila daripada nazala belakang ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini surah Al-Baqarah. Perkataan nazala. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Walaupun berbeza membawa maksud dan makna penurunan Al-Quran.
Dari segi bahasa nuzul ialah turun daripada tempat tinggi. Tu nazalah turun. Makna Quran ni dia turun daripada tempat yang tinggi. Maksud sebenar ialah secara majaz. Ni. Majaz makna simbolik. Kita pernah dengar ada istilah majaz, majazi. Simbolik. Bukan supaya turun daripada orang turun daripada tingkat atas ke turun bawah. Tapi turun ni kita serah kepada Allah macam mana Tuhan turun. Sebab dalam Quran Tuhan sebut turun. Dan Tuhan kata turun. Unzila fi syahrul Ramadan alladhi unzila fihi minal Quran. Jadi kerana disebut Quran itu turun. Turun itu kita kira simbolik. Okay. Dari segi istilah nuzul, Al-Quran ialah penurunan Al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus dan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Cara nuzul Al-Quran, nak tengok lagu mana cara turun. Cara penurunan Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama dapat dibahagikan kepada dua. Ada dua kan? Nuzul jumlatan. Apa makna jumlatan? Penurunan sekaligus. Dan nuzul munajjam, penurunan beransur-ansur. Ada dua jenis nuzul ni. Nuzul sekaligus, nuzul beransur-ansur. Kita pergi penurunan sekaligus, jumlatan. Penurunan sekaligus pula terbahagi pada dua tahap, iaitu tahap pertama. Ni. Dia pecah pula ni. Al-Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Luh Mahfuz. Dia ambil seperingkat lagi. Ya kita bincang baru ni daripada Luh Mahfuz ke langit dunia lah. Okay? Kita panggil nuzul Al-Quran itu, Quran diturunkan daripada Luh Mahfuz ke langit dunia, daripada langit dunia lah turun beransur-ansur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lah. Ni dia daripada Luh Mahfuz tu dari Tuhan pun dulu. Pendapat lagu ni. Dia berdalil kepada bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Al-Quran yang tinggi kemuliaan yang berada di Lauh Mahfuz. Mengenai kedudukan dan keadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz, para ahli tafsir tidak menemui dalil untuk menjelaskan hakikat bagaimana kedudukan sebenar Al-Quran berada di situ. Berapa lama dan bila dia mula berada. Orang tak payah bincang lah. Dalil agama ni kalau tidak ada dalil hadis royak tak sedut melebihi, tak sedut terajuk kita lah tak. Kalau ada jenis orang marah dia royak, mula-mula bila Tuhan tu letak Quran di Lauh Mahfuz nak boleh turun ke langit dunia tu, berapa ratus ribu tahun dia duduk situ. Tak salah pasal tak ada ketuk-ketuk orang panggil Qurak, ketuk ceramah dia suka pasal orang suka tengok dengar benda baru. Mula dia reka lah aku mana hakikat. Jadi dia kata sini tak jumpa dalil, kita tak sedut walajak tak. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ni kita dah baca semua ni. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam Al-Qadar. Selagi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkati. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Inilah 3 ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan dari Luh Mahfuz ke langit dunia. Okey. Berlaku pada bulan Ramadan. Tak boleh takwil dah sebab jelas ada Quran royak. Bulan Ramadan dia kata. Hak lagu ni orang tak tengok hadis dah lah. Dah Quran royak jelas dah. Mungkin cari hadis takut-takut turun bulan lain. Tak boleh. Ada lah. Ayat tersebut menyatakan tentang penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam diberkati, dan pada bulan Ramadan. Tu. Para berselisih pendapat mengenai penurunan Al-Quran. Ni ada 3 pendapat. Lagu mana Tuhan penurunan Al-Quran ni? Pendapat pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan majoriti ulama, di mana penurunan Al-Quran berlaku sekaligus ke Baitul Izzah. Lagu mana dia kata Quran itu daripada Luh Mahfuz nak turun ke Baitul Izzah? Dia kata turun sekaligus.
Pada malam yang diberkati dan malam kemuliaan, iaitu pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara berpekat-pekat selama hampir 23 tahun. Kalau kita nak faham lagu ni, ni dia pendapat Ibn Abbas. Duduk di Luh Mahfuz, ayat sana. Turun ke langit dunia, Baitul Izzah ni. Ingat ada Baitul Izzah ialah langit dunia dah. Sekaligus turun pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Dan daripada pada malam Al-Qadar, dan dia turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berasal selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya ni tak? Apa yang tak? Luh Mahfuz ke langit dunia. Hak kita bincang tadi, di Luh Mahfuz tu daripada Tuhan dulu. Hak tu tidak mustahak tu dah. Kita start daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Baik. Ibnu Abbas berdalilkan kepada firman Allah, wa Quran farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami Allah bahagi-bahagikan dia supaya engkau Muhammad membacanya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Serta hadis Nabi ni, unzilal Quran fi lailatul qadr fi syahr Ramadan ila sama'i dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujuman. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus, kemudian diturunkan secara beransur-ansur. Ini hadis At-Tabarani. Tadi kita belajar dah hadis Tabarani. Ini pendapat kedua. Saat ni pada pendapat pertama lagu tu. Pendapat dikemukakan oleh ulama hadis dan fiqh dalam kalangan tabi'in, seperti salah seorang guru Imam Abu Hanifah, iaitu Amir bin Syarahil, yang terkenal dengan panggilan Asy-Sya'bi. Pendapat Asy-Sya'bi dia kata lagu mana cara Quran turun. Asy-Sya'bi pendapat apa yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran ialah permulaannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada mana Al-Qadar di bulan Ramadan. Kemudian ia diturunkan secara berasur-asur hampir selama 23 tahun. Justru Asy-Sya'bi berpendapat penurunan Al-Quran pada hakikatnya ialah dalam satu bentuk sahaja, iaitu secara berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak faham ke mana ni? Saya kena buat rajah juga. Asy-Sya'bi dia kata lagu ni, daripada Luh Mahfuz turun direct, tak ada ke langit dunia. Tu ke Nabi Muhammad. Lepas tu hak sebut turun pada bulan Ramadan Lailatul Qadar tu bila? Dia kata wahyu pertama Iqra tu turun pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Lepas tu hak lain tu kan beransur-ansur lah. Ni pendapat Asy-Sya'bi. Siapa dia Asy-Sya'bi? Tok guru kepada Imam Hanafi. Faham ni? Tak ada lah kata. Daripada Luh Mahfuz direct ke Nabi. Lepas tu inna anzalna tu dia kata untuk Iqra. So lepas tu mari ayat lain tu tak ada dah lah. Tak ada lah bulan Ramadan ni dah. Tak. Tidak ditengok dah. Tak ada. Nak kata tak boleh terima pun ramai orang mengikut dia. Terima lagu ni. Nama lagi mazhab. Dia kata berlakulah. Jadi maknanya ia disebutnya Lailatul Qadar, dia kata wahyu pertama dia kata. Okey. Ini pendapat ketiga. Pendapat ini ialah ijtihad para ulama tafsir. Bukan orang kepala ni, ulama tafsir. Mereka berpendapat penurunan Al-Quran ke langit dunia berlaku selama hampir 23 tahun pada malam Al-Qadar. Lantaran itu setiap Qadar Allah menentukan jumlah tertentu daripada Al-Quran untuk diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut. Lagu ni. Dia kiranya setiap tahun Tuhan buat turun, bukan sekaligus. Serupa pendapat pertama tadi. Daripada Luh Mahfuz nak turun ke langit dunia tu, dia kata dia turun seumur. Dia turun sekaligus setiap tahun. Setiap tahun dia buat turun tu setiap malam Al-Qadar. Malam kita duduk sambut, duduk cari Lailatul Qadar tu, malam tu dia kata Tuhan buat turun daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Lepas tu dia buat turun kepada Nabi kita tu beransur-ansur mengikut jumlah yang berkenaan. Katakan tahun ni nak buat turun, dia ni macam ni lebih kurang bajet ni, bajet belanjawan. Katakan tahun ni Nabi nak terima 100 ayat. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu, nanti ke malam Lailatul Qadar
Tuhan buat turun daripada Luh Mahfuz, buat turun 100 hayat duduk di langit dunia. Lepas tu turunlah berecek ke Nabi. Tahun depan buat turun 100 pula. Dia kira maknanya peruntukkan bajet setiap tahun. Ni dia kali dia terfikir, dia duduk tengok orang belanjawan kat sini tak. Apa dah? Sedap juga pendapat dia. Boleh buat. Nanti tu kita tengok. Nak pertama juga. Jadi kita boleh tahu tak lagu ni ulama mikir. Ulama muka dia masing-masing fikir. Betul lah yang pertamanya rumusannya pendapat yang tepat dia ikut ialah pendapat pertama tadi Ibnu Abbas. Orang kalah sama dengan Ibnu Abbas. Dia winama. Bukan umur. Tak ada. Ini sebabnya tak ada. Tak berani nak sebut bila hadis tak ada. Dia sebut. Dia kata dalam kata Quran Baitul Izzah rumah. Memang rumah mana rumah. Bila lagu mana rumah tu wallahu a'lam, tapi bila dia sebut Baitul Izzah tak ada siapa dia siapa lagi. Dia tanya dunia. Asal munajjaman. Ni baru siapa? Baru setengahnya. Diturunkan sekaligus ke Luh Mahfuz, kemudian sekaligus juga diturunkan daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Selepas itulah ia diturunkan dari Baitul Izzah secara berasul-asul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang berkaitan dengannya, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Dan dia berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu sekali kepadanya Muhammad semuanya sekaligus, demikianlah kerana kami Allah hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya Al-Quran, dan kami menyatakan bacaannya secara teratur satu persatu. Cara berasul-asul ini bermula dari 17 Ramadan tahun ke-12 sebelum hijrah ke Gua Hira hinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula situ. Waktu masa penurunan ini para ulama berbeza pendapat seperti berikut. Setengah ulama mengatakan penurunan Al-Quran secara berasul-asul kepada Nabi mengambil masa 20 tahun. Tempoh masanya 22 tahun 2 bulan 22 hari 17 Ramadan tahun ke-12 sebelum hijrah hingga wahyu terakhir pada 9 Zulhijjah tahun 10 hijrah. Ni orang duk pakai pendapat Al-Qadari ni hak tepat ni. 23 tahun. Ada pendapat 25 tahun. Khilaf. Pendapat kedua dikira lebih tepat. Tadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi, penurunan Al-Quran secara berasul-asul mempunyai hikmah tertentu ni untuk memudahkan Nabi menghafal dan memahaminya. Memanglah ada asbabun nuzul apa pula supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gembira dan terhibur serta merasa hampir kepada Allah. Bagi dia juga merasa dirinya sentiasa mendapat perhatian dengan kedatangan Jibril. Nampak tak? Sehingga ada disebutkan Nabi bila lama tak turun wahyu tu Nabi gelisah. Maknanya seolah-olah macam Tuhan membiarkan dia. Jadi maknanya dia ada semua. Nabi boleh ambil kekuatan semua. Dan Jibril mari semua. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada umatnya yang kebanyakan waktu itu tidak tahu membaca dan menulis. Ini dia ta'ala hikmah apa berasul-asul tu. Memperbetulkan adat tradisi bangsa Arab yang telah sebati dengan kehidupan mereka secara berasul-asul dan perlahan-lahan. Selu-selu dia turun dan mengikut hukum cara nak terbiah masyarakat tu untuk kemudian kitab dengan Nabi-Nabi terdahulu yang diturunkan kitab secara sekaligus. Contohnya Nabi Musa AS menerima kitab Taurat secara sekaligus, turun sekaligus kitab Taurat. Dan yang kenanya untuk menyesuaikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada baginda, contohnya jawab tentang anak bulan, di mana jawapannya melalui perantaraan. Bila masyarakat Arab Quraisy tanya buha bulan, maka tu ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai anak-anak bulan, katakanlah peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu untuk urusan manusia dan urusan haji.
Untuk meneguh Rasulullah dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan dalam berdakwah sebagaimana firman Allah, "Fama sabara ulul azmi minar rusul," maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Habis itu. Itulah dia sebab-sebabnya. Jadi kita nak bincang pula ni, ayat pertama dan ayat terakhir diturunkan. Jadi mudah kan ni tak, kita tak payah bincang banyak, baca ini. Ayat pertama diturunkan. Ulama isi semua tak? Dapat tentang ayat pertama diturunkan. Jangan ingat Iqra saja, ramai duduk ada pendapat lain. Al-Qattan di dalam Mabahith fi Ulumil Quran telah menyatakan terdapat 4 pendapat ulama tentang ayat pertama diturunkan sebagaimana berikut. Ada 4 pendapat. Pendapat ayat diturunkan ialah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi sabbaka 'allamal insana ma lam ya'lam. Ni kita duk terima sama dah. Ni ayat. Ni bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat dah. Ayat terjemahan, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk dan menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Tuhanmu yang maha pemurah, dia yang mengajar manusia melalui pena, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Pendapat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi gini, dia ada dalil dia ni, ni dalil dia ni. Hadis dia panjang ni Pak. Hadis dia punya budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyu ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falq as-subhi thumma al-khala wa kana fayatahaddath fihi wa al-layali zawat adadi qabla an yansi'a ila ahlihi wa yadhalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaj limisliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malak faqala iqra qala ma ana biqari'in qala fa'aqadhani faghattani hatta balagha minil jahda. Bahasa Urdu dia. Thumma faqala iqra faqultu ma ana biqari'in faghattani al-thalithah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa'aqadhani faghattani al-thalithah. Tadi tsaniyah, silap baca. Thumma faqala bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cerita begini. Permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar dalam tidur. Dia tidak cerita, dia mimpi. Nabi duk mimpi tu. Setiap kali mimpi, baginda melihat apa yang datang ialah bagaikan cahaya yang terang di pagi hari. Dia mimpi tengok terang semua mari kan. Jadi kemudian mengasingkan diri dan dia pergi ke Gua Hira untuk bertahanus beberapa malam dengan membawa bekal. Ni. Mungkin syariat tak tubik lagi tak mari lagi syariat lagu mana cara. Jadi tiba-tiba hasil daripada mimpi tu, data-data Nabi dia berasa nak mengasingkan diri, nak pergi cari Tuhan tak? Jadi dia pergi, dia cari tempat sunyi, jumpa gua ke dia. Itu makna dari segi wahyu Tuhan juga tu. Gerak kita gilah dia di Gua Hira bawa bekal. Jadi isteri dia pula tak ada kata usul PSO marah nak kita nak buat berapa tengok tak. Jadi mana bisa kungin nak berah bekal bui dengan berah bekal pula dengan segala makan ni pun dia bui dah. Gilah dia bawa tu. Kemudian dia kembali ke habis bekal kelik. Khadijah pun membekalkan makanan seperti biasa. Dia kata duduk macam nak pergi apa je dah. Sehinggalah akhirnya datanglah kebenaran kepadanya ketika dia berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang kepadanya seraya berkata, bacalah
Ni kita dengar seorang hadis tak? Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril merangkul dan memelukku sehingga aku merasa kepayahan. Orang Kelantan kita kata rohok lah. Nyedakak aku dia tu. Oh, tumuju Jibril tu dia berupa jadi manusia. Kalau mari dengar apa ni, dengar wajah dia ya asal, dia pakai rebah besar lah. Dia berupa tu mari dia dakak tu jadi payah. Kemudian aku lalu katanya, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu dia merangkul dan memelukku untuk kali kedua sehingga aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskanku lalu katanya, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu dia merangkul dan memelukku untuk kali ketiga hingga aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskanku lalu katanya, ada orang bincang, gapo hikmat Tuhan? Ya Jibril buat lagu tu. Dia takut, dia segar mari dakak. Siapa rohok dia dakak, bukan dakak main-main. Nak lemah, lepas pegar dakak pula. Tak aja dengar. Ada orang apa tujuan Tuhan buat lagu ni. Siapa jadi berat Nabi rasa tu. Kemudian lalu katanya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dia yang mengajar manusia melalui pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Itu ayat. Jadi pendapat merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Ia disokong oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Burhan fi ulumil Quran. Itu pendapat pertama dah. Kita terima itu pendapat pertama. Pendapat dia kata ayat pertama diturunkan ialah permulaan surah Al-Muddathir. Pendapat ini berdasarkan hadis. Qala Abu Salamah sa'altu Jabir an Abdullah ayu Quran unzila awwalu faqala ya ayyuhal muddathir fakutu unibahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala la ka illa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jara falamma quditu jawari habitu istambata al fanuditu fanazartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali fa idza huwa jalisun ala kursi baina as-sama'i wal ard fa ataitu Khadijah fa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Abu Salamah berkata, aku telah bertanya Jabir bin Abdullah, manakah ayat di dalam Al-Quran yang awal diturunkan? Beliau menjawab, ya ayyuhal muddathir. Saya berkata, aku diberitahu ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gini, Abu Salamah kata, dia tanya Jabir, mana ayat yang mula-mula turun? Jabir kata, ya ayyuhal muddathir. Pak kata Abu Salamah kata, dak, hok kita dengarnya Iqra. Apa Jabir jawab ke mana? Maka beliau menjawab, tidak, saya memberitahi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, iaitu sesungguhnya aku mengasingkan diri di Gua Hira. Setelah selesai masa pengasingan, aku turun dan menyusuri di dekat lembah. Tiba-tiba aku diseru, maka aku memandang ke hadapan, ke belakang dan ke kanan dan ke kiri. Kemudian tiba-tiba aku melihat Jibril duduk di atas kursi saiz badannya daripada langit sampai ke bumi. Ini Nabi boleh tengok saiz besar. Saiz apa ni, wajah Jibril dalam bentuk asal dia. Geram tengok kaki apa, kepala duduk langit. Lepas tu, lalu aku pula menemui Khadijah dan aku berkata, selimutkanlah aku, siramkanlah air sejuk. Maka Allah menurunkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maksud dia, wahai orang yang berselimut ni, qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan dia. Baik, nampak tak? Jadi hadis ni seolah-olah ya ayyuhal muddathir ini ialah ayat yang pertama. Pada ke mana tu? Sebenarnya ulama kata sininya hak tu yang kedua dah Nabi cerita ni, hak lepas Iqra dah. Jadi bila lepas Iqra tu dia pergi pula duduk dia gua kali sekali ni tu,
Hak tadi Jibril mari peluk dia dalam gua. Hak ni Jibril jumpa luar gua ni. Dia tunggu di lembah kan ni. Kal pendapat ini dengan hujah bahawa pernyataan Abu Salamah yang dijawab oleh Jabir menjelaskan tentang penurunan surah pertama secara sepenuhnya. Surah tu panjang tu. Pendapat ini disokong oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran, di mana hadis tersebut menegaskan tentang mula-mula penurunan wahyu selepas terputusnya wahyu, iaitu selepas surah Al-Alaq. Maknanya gitulah. Surah setelah Nabi itu dilantik menjadi Allah melantik Nabi menjadi rasul lah. Jadi bila seolah-olah macam Iqra tu macam surat pelatikan, latih dia jadi rasul, maka ayat pertama yang dia terima selepas pelatikan itu ialah ya ayyuhal muddathir. Jadi kalau kira ayat kan Iqra jugalah. Itulah. Surah Al-Muddathir merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap, dan yang pertama diturunkan selepas terputusnya wahyu. Lengkap pun bukan habis. Bukan sampai habis surah itu. Sedangkan ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Pula dah. Pendapat ini ditolak oleh ulama kerana ia bersandar ke hujah hadis mursal. Ingat tak hadis mursal ni? Hadis tak sampai ke sahabat, sampai sekat tabi'in. Pendapat keempat, pendapat ini mengatakan surah pertama diturunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pula dah. Imam As-Suyuti berpendapat bahawa pendapat ini tidak mempunyai hujah yang kukuh. Bismillahirrahmanirrahim sudah diketahui bahawa ia menunjukkan permulaan surah, bukan ayat yang pertama. Selain itu, pendapat ini bersandarkan hadis mursal juga. Tak boleh buat hujah ni hadis mursal kan. Pendapat yang berbeza tersebut, ulama membuat rumusan. Ulama mengambil kira belakang lah, walaupun pendapat macam-macam, ada kuat tak kuat. Bila dia nak mengimbangi, dia cuba serasikan empat pendapat tu dengan seperti berikut. Nombor 1, dia kata surah Al-Alaq tu merupakan surah pertama diturunkan mengikut skop berikut. Nombor 1, beberapa ayat permulaan adalah pertama diturunkan, bukan surah sepenuhnya. Yang kedua, ia merupakan penurunan pertama berkaitan kenabian, pelantikan Nabi ni. Yang ketiga, ia diturunkan tanpa sesuatu sebab dahulukan. Tidak ada sebab turun. Surah Al-Muddathir katakan surah pertama diturunkan mengikut skop berikut. Surah pertama diturunkan setelah putus wahyu. Surah pertama berkaitan kerasulan dan suruhan menyebarkan dakwah Islam. Yang ketiga, penurunannya kerana sesuatu sebab yang mendahuluinya. Itu. Surah merupakan surah pertama yang diturunkan dalam bentuk yang lengkap. Dan Bismillah pula ialah ayat pertama dan pertama diturunkan sebelum sesuatu surah diturunkan. Gitu. Jadi maknanya kita boleh ambil kira belakang. Itu dia. Ayat terakhir diturunkan. Biar sekat tu boleh dulu. Pada tu kita berhenti pasal tajuk baru pula, ni takut panjang cerita dia. Ada soalan sini? Okey, sekarang itulah kita berhenti kat ayat terakhir diturunkan. Berapa orang yang boleh nak untuk bahasa Arab ni? Kau tak ada? Hari ni ke mana? Tak siap hari ni? Mana Cikgu Zainal? Nak ke Arab? Tak ada. Tak sah hari ni? Tak sah dah. Yang ni takut duduk tanya hak tak sah. Adakah ada nak? Sebab gini, kalau kita buat boleh tidak rugi sebab kita rakan sini. Tak mati. Siapa dia nak kita boleh lah. Bahasa Arab dah. Sikit lah. Tak bagi dia. Gini. Siapa dia nak tengok. Ni. Ni kuliah pertama ni. Kita kuliah yang kedua tak? Sini. Kuliah
25 bulan. Ni. Setelah kita ikuti pula pengenalan diri daripada keluarga kedua yang terdiri daripada Encik Alil Al-Halabi, isterinya Fauziah Al-Halabi dan anak perempuannya Dabilah Al-Halabi. Muka surat 5 lah. Halaman kelima. Buku Arab tu, buku surat kelima. Tak apa. Serupa dengan buku ni dah. Ni. Ali Al-Halabi. Kita kena belajar sebut dah. Sebut dah. Ali Al-Halabi. Cuba sebut secomel mungkin, biar jadi searab mungkin. Nah, terjemah macam dia rakam tu. Saya tidak akan baca terjemah. Tengok terjemah. As-Sayyid Ali Halabi. Ali Al-Halabi. Itu makna dia. Nampak tak? Min Suriya. Saya dari Syria. A'mal. Jangan sebut, jangan bubuh bagi lain tu dah. Ana a'mal. Saya seorang businessman. Hadhi zaujati. Boleh tak? As-Sayyidah Fauziah Al-Halabi. As-Sayyidah Fauziah Al-Halabi. Tadi Sayyid ni Sayyidah kan? Ismi Fauziah Al-Halabi. Ismi Fauziah Al-Halabi. Ana manzil. Lama-lama boleh dah. Kau sikit dah. Hadhihi boleh tak? Seorang lagi. Al-Adah Nabilah Al-Halabi. Marhab. Kita tahu lah kan nak kata hello kat orang, marhaban dah. Ismi Al-Halabi. Kita panggil pendek tu Nabilah. Jangan kata Nabilah pula. Ana talibah. Okey. Baru nak huraian. Biar sikit tengok huraian Suria bermakna negara Syria. Seperti yang telah dipelajari, dengan menambahkan huruf ya tasydid pada kalimah tersebut, ia akan memberi makna orang Syria. Faham tu tak? Itu daripada pelajaran satu lah kita. Suri, orang lelaki Syria. Suriyah, orang Syria perempuan. Ungkapan rajul a'mal, jumpa tadi rajul amal kan? Rabb, rajul amal businessman, ahli perniagaan, dan suri rumah rabbat manzil adalah istilah khusus yang tidak perlu diterjemah secara kalimah demi kalimah kerana nanti ia memberi makna yang berlainan. Jangan terjemah sebuti-sebuti lah, sudah istilah dia. Rajul makna lelaki, amal jadi makna kerja-kerja. Kalau terjemah jadi
Cuba tengok ni. Misalnya makna rajul a'ma mengandungi dua kalimah. Rajul bermakna lelaki dan a'mal bermakna pekerjaan-pekerjaan. Jika diterjemuh suatu persatu, ia menjadi lelaki pekerjaan-pekerjaan. Tak boleh lagu tu. Kena terima rajul a'ma tu satu istilah untuk businessman. Begitu juga dengan rabat manzil. Demikian tentunya kelihatan aneh. Sedangkan maksud sebenar rajul a'mal ialah ahli perniagaan ataupun businessman. Perhatikan pula dialog di antara Encik Hasan Murad dengan dua orang pelajar. Kita tengok sini. Hasan Murad sebut sabahal khair. Kita nak belajar perkataan baru hari ni. Apa makna dia? Sabahal khair itu maknanya selamat pagi. Nak jawab lagu mana? Ini pelajar jawab sabah nur. Cuba sebut sabah nur. Kalau orang kita nak ucap selamat pagi sabahal khair, orang dia jawab sabahan nur. Dia tak ada jawab tu lah. Sabahal khair, sabahal khair. Dia tidak jadi lagu tu. Sabahal khair, sabahan nur. Maksud dia selamat pagi juga. Baik, Asam Murad. Sebut. Kaifa haluka? Apa khabar pula? Okey. Ana bi khair syukran. Cuba sebut semula ni. Ana bi khair syukran. Baik, syukran ni dia kena ada seumur sini. Terima kasih. Apa maknanya? Saya berkeadaan baik, terima kasih. Baik. Boleh kita boleh tak? Jumpa orang nak tanya apa khabar? Kaifa haluka? Ana bi khair syukran. Pada boleh dah tu kita nak kecek tu. Ana bi khair syukran. Hasan Murad, hal anta, atau saya baca Hasan Murad tu dah. Hal anta Arabi? Hal tu adakah? Kata apa pula? Adakah awak orang Arab? Hal anta Arabi? Talib jawab, na'am ana Arabi. Boleh tu. Bunyi Arab dah tu. Ya, saya orang Arab. Hasan Murad tanya pula, al khair? Baik, Hasan Murad tanya selamat petang. Hak jawab ni pula talibah, pelajar perempuan kan. Dia jawab masa an-nur. Jadi ubah sabah ke masa. Good morning sabah al khair. Good evening masa al khair. Masa apa ni? Masa al khair. Masa an-nur. Okey. Apa dah tengok terjemah tu dah? Tengok Hasan Murad tanya, kaifa luki? Kenapa dah beza dengan tadi? Tadi kaifa haluka sebab talib. Kaifa haluki talibah. Talibah apa dia? Pelajar perempuan. Jadi kalau kita nak tanya khabar, kena tengok jatuh ke tina. Jangan buat sebarangnya. Kalau Melayu tak apa. Apa khabar? Jadi kalau orang laki-laki, kaifa haluka? Kaifa haluki? Perempuan. Itu tak apa, biar dulu. Dia jadi kum tu dah. Tak apalah, saya tak siroi takut jadi celaru banyak dah. Kangaki tu dah. Serupa juga jawab, ana bi khair syukran. Dia sebut ana bi khair syukran. Saya berkata baik, terima kasih. Hal anta
misriyah. Tadi anta ni anti dah. Jadi misriyah. Nampak tak? La ana suriyah. Dia tanya adakah awak orang Mesir? Kalau tanya orang lelaki-lelaki, hal anta misri, tak ada iyah tak? Tapi bila kau orang perempuan, hal anta misriyah. Kalau nak tanya orang kita, hal anta malizi, hal anti maliziyah. Beza. Hadhil anisah, kata. Dia tanya siapakah cik ataupun gadis ini? Maka dia jawab, hiya Hind. Dia adalah adik perempuan saya, Hindun. Hasan Murad kata marhaban. Tak apalah tu. Kita tengok huraian sikit kita pergi huraian sekarang ni. Tengok. Dialog tersebut menerangkan ucapan selamat pagi dan selamat petang. Sabahal khair adalah satu ungkapan khas yang membawa makna selamat pagi. Kemudian ucapan jawab dengan sabahan nur. Boleh ingat ni? Sabahal khair, sabahan nur. Untuk selamat petang pula ialah masa al khair dan dijawab dengan masa an-nur. Klik, boleh praktis ni, klik dua muh. Masa al-khair, masa an-nur, sabahal khair, sabahan nur. Okey dah. Ialah pertanyaan apa khabar pula. Perhatikan bagaimana Hasan Murad bertanya khabar kepada pelajar lelaki kaifa haluka, dan kepada pelajar perempuan pula kaifa haluki. Okey. Perbezaan ialah baris huruf ka pada kalimah kaif haluka dan berbaris atas dan berbaris ki. Ka dengan ki lah. Okey. Kemudian wujud pula perbezaan ganti nama awak, iaitu anta untuk pelajar lelaki dan anti untuk pelajar perempuan. Jadi boleh menyimpulkan. Cuba tengok ni. Kita belajar ada baru ni, lelaki panggil mudzakkar, yang perempuan dipanggil muannas. Kalau awak anta, perempuan anti. Dia huwa, hiya. Saya ana, perempuan ana juga. Lama kan ani pula. Anta dengan anti huwa. Baik. Sebab bahasa lain sebutan ganti nama boleh berubah bila dia sambung dengan kalimah sebelumnya. Misalnya dalam bahasa Inggeris kita kata I am Hasan, my wife. Tidak beza kata. Jadi seperti mana kita fahami perbezaan antara I dan my dalam dua situasi di atas, dan betapa salahnya penggunaan I dalam ayat kalau kita kata this is I tak kata tak? Salah. Maka begitu juga dalam bahasa Arab, kalimah ana boleh berada dalam ayat ana Hasan Murad ni, tetapi tidak boleh berada dalam ayat hazi zaujah ana. Kita kena kata sebaliknya betul ialah hadhihi zaujati. Dia berubah juga kan. Kalau tanya apa berubah, tu Inggeris berubah tak apa tu. Jadi cuba perhatikan penggunaan demikian. Kita nak kangaki tadi. Anta tu jadi ka kan. Tak boleh kata kaifa anta. Jadi cuba tengok sini kan. Apa khabar anta depan tu bila jadi belakang dia jadi ka. Serupa juga dengan you dengan yo bahasa Inggeris dah. Contoh ayatnya kaifa haluka. Kalau kau perempuan anti jadi ki. Kaifa haluki. Kalau nak tanya, kita tanya khabar, apa khabar? Tak. Hu. Kaifa haluhu. Huwa jadi hu, hiya jadi ha. Kaifa haluha. Betul? Setakat ini sekurang-kurangnya beberapa kalimah pertanyaan dipelajari. Kaifahat. Itu semua tu kita dah. Hal dengan man kita jumpa tiga tadi. Kalimah kaifa, hal dan man adalah di antara kalimah pertanyaan atau kata soal. Kaifa bagaimana?
ataupun apa hal, adakah, man siapa. Cuma makna sebenar kalimah kaifa ialah bagaimana, bukannya apa. Kita guna dalam kaifah lokal tadi macam apa, dia sebenar kaifah ni bagaimana. Cuma nak terjemuh tak sah, bagaimana keadaan awak, sebenarnya nak tanya gitu. Sebab cuba tengok dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kan? Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah sedangkan dulunya kamu tiada. Selagi ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi dua-dua dalam ayat ini membawa makna kaifa. Sementara itu ada kalimah lain juga yang telah dilalui sebelum ini, min, na'am, la. Min daripada na'am, ya dan tidak. Hiya, selagi dia adalah adik perempuan saya, Hindun. Cuba tengok, fokus pada perkataan ukti tu, dianya daripada ukti ni sebenarnya adik perempuan ataupun kakak saya. Sebab dia kira my sister. Sebab bila sebut sister ni tak tahu kakak ke adik dah. Biasanya daripada adik ataupun kakak campur dengan ya. Macam tadi juga lah. Macam biasa kita ngaji dah. Campur dengan ya tak ada titik, jadi saudara saya, my sister. Supaya kalau orang lain, dia jadi akhi, adik ataupun abang saya, my brother. Dia daripada akh maknanya adik ataupun abang, maka dia kejadi gitu. Maka kita sambunglah kuliah yang ketiga tahun depan 1 Januari. Wallah.